lembing nak kata lembing daun ke atau lembing bertulang yang berasal daripada pantai timur. Cuma dia agak berbeza dengan lembing daun daripada Semenanjung, dan dia ada mirip dengan satu lembing daripada aku akan selitkan gambar daripada Jawa. Mungkin itu jenis dapur ron pring. Dalam bahasa Jawa, ron tu adalah daun buluh. So ron pring dia hampir mirip dengan ron pring. Dan kita tengok mata bilah dia pun dah terlampau uzur lah dari makan waktu. So nampak kesan supikan-supikan tu lah. Aku pun rasa benda ni jenis lembing yang sukar untuk ditemui lagi lah pada waktu ni. Okay, tengok dia daripada bahagian pangkal ni. Okay, pangkal ni sampailah ke bahagian pucuk dia ni sebenarnya memang tulang dia timbul. Okay, kalau korang nampak dari segi pandangan sisi dia pun nampak, kita boleh nampak dia timbul di tengah-tengah tu kan. Yang ini adalah bahagian hulu dia, gagang dia. Ini special lah, dia buat ikut inspirasi tempatan. Bahagian belakang ni seakan macam ponjolan seperti buah. Dia bergabung dengan pemegang yang agak panjang sesuai untuk pegangan lah atau genggaman. Okay, dari segi dia punya temin pula, temin dia pun aku rasa material yang berbeza zaman. Walaupun mungkin dia bukanlah antik, tapi dia adalah mungkin daripada zaman lama. Mungkin dia dah melebihi daripada 80 ataupun 90 tahun. Mal ni agak special, agak istimewa. Kerana mal jenis begini aku tak pernah nampak. Dia jenis bulat. Aku pun tak pasti apakah jenis material dia sebenar. Okay. Bila kita besarkan dia, mungkin dia besi, sebab karat dia tu agak seragam dengan bilah. Ini permukaan bilah. Permukaan bilah dia memang dah sangat uzur, dah dimakan waktu, makan zaman. Korang boleh nampak. Okay, sampai ke bahagian pucuk dia ni. Ni pucuk dia dah masih ada pucuk dia. Okay, cuma bahagian yang nak menuju ke bahagian bilah, bahagian mata yang nak menuju ke pucuk tu dia dah haus. Ini bukannya jenis haus ataupun pecahan yang dibuat-buat, tapi mungkin disebabkan oleh peredaran zaman dan masa. So dia menipis, mungkin disebabkan dulu dia tak ada penjagaan yang baik, menyebabkan bilah ni dia menipis lah, dia rosak lah, dia macam runtuh lah. Kalau bahasa dalam dunia senjata dipanggil sebagai bilah runtuh. Ni bilah ni hampir macam nak runtuh lah. Tengok mata dia dah hilang kan, dia punya tu dah tak nampak lah, bentuk mata dia dah bersupik-supik ni. So kalau jenis supik macam ni, dia bukan proses ataupun ataupun dibuat-buat untuk jadi nampak tua atau purba ataupun antik. Ni memang original, dipengaruhi kesan masa. Okey, ni aku masukkan tadi. Okey, bahagian tengah dia tu bertulang. Okey, kita boleh nampak bahagian ni tulang dia berbentuk kalau kita tengok kerata rentas itu, dia seakan macam bentuk bersegi. Dia bukan bulat, dia bersegi, tulang bersegi. Semula aku dapat ni, dia pamor dia agak gelap. Dia penjual pun kata jenis bilah ni adalah bilah jenis gelap, tak berpamor. Tapi setelah aku mencucinya, timbul pamor ni. Korang boleh nampak kesan pamor ni. Okay. Dia sangat berbeza dengan sebelum ni. Memang tak nampak pamor dia, seakan gelap. Dia apabila dah dibasuh di dalam air kelapa, dia timbul lah. Korang pun boleh nampak dia punya urat-urat
pamor. Ini menunjukkan yang ini adalah besi campuran. Kalau tak silap aku ni pamor, sama ada pamor beras utah ataupun pamor jenis pamor dalam daging. Okay, kat sini kita tengok bahagian dia. Okay, tengok pucuk dia masih tajam ni, jangan dibuat main, masih tajam. Dan kalau benda ni walaupun dia rapuh pun sekali, kalau tertikam sangatlah berbahaya. Sebab dia dah, mungkin sebab faktor ada kesan karat, ada kesan besi-besi serpih tu, dia agak berbahaya kalau termasuk dalam kulit. Dia akan boleh menyebabkan kita kena macam apa, tetanus, kesan daripada jangkitan karat lah kan, menyebabkan masuk dalam darah kan. Okey, kalau ditanyakan dari segi usia lembing ni, aku berani menyebut usia lembing ni dah melebihi daripada 100 tahun. Dia lebih daripada 100 tahun, mungkin 120, 130. Era bila? Mungkin era kurun ke 19, tahun 18, something macam tu. Okay. Dan dia berasal daripada Pantai Timur. Pantai Timur aku yakin ini daripada Kelantan ataupun daripada sebelah Patani. Kita kena ingat pada kurun ke-19 dulu, 1800 sampai 1900, Kelantan dan Patani dia ada kaitan yang sangat rapat. Sebab dulu kedua-dua negeri ni adalah dalam satu, bergabung dalam satu empire yang besar lah di Pantai Timur. So perkongsian budaya tu masih ada, masih wujud, walaupun ada ciri-ciri khusus di antara Kelantan yang membeza Kelantan dan Patani. So macam aku sebut tadi, ini adalah lembing yang sangat istimewa pada aku. Walaupun dia dah runtuh dia punya bilah, tetapi aku sangat tertarik dengan reka bentuk dia lah. Sebab kau takkan jumpa lagi dah yang macam ni, susah nak jumpa. Kalau di spek korang kata kalau dalam Semenanjung lah, Semenanjung Tanah Melayu ataupun skup Malaysia, Sabah dan Sarawak semua kan, memang kau payah nak jumpa lah ni. Mungkin kalau di negara jiran kita, sama ada di sebelah Sumatera ataupun di sebelah Jawa, bilah-bilah lembing yang begini, yang ada tulang tengah ni, tulang yang dia bukan tulang bulat tau, tulang bersegi, masih boleh ditemui ya. Sekarang ni kita buat perbezaan dengan bilah daun buluh yang daripada Semenanjung lah. Ini pun salah satu contoh bilah yang bertulang, tapi bilah dia bukan timbul sebagaimana yang macam ni. So kita boleh tunjuk, kita nampakkan perbezaan dia. Okay, yang ni nampak timbul bertulang, memang kita nampak tulang tengah dia kan, nampak memang ketara jelas. Yang ni pula yang ni ini lembing daripada, mungkin daripada negeri utara, sama ada Greek ataupun daripada Kedah, sebab dia jenis yang mal, jenis 6 segi ni kan. Okay. So kalau kita nampak daripada segi bentuk tulang dia ada, tapi dia jenis yang dia landai sikit. Kita boleh rasa dia punya timbul, tapi dia landai, dia tidak begitu ketara. Nampak kalau pandang daripada pandangan sisi pun dia tak macam yang ni. Yang ni kita boleh nampak dia punya, korang boleh nampak perbezaan ni kan. Kedua-duanya bertulang tetapi dia berbeza. Ini contoh kepelbagaian jenis lembing di Semenanjung lah. Kalau kita tengok dia punya, dari segi dia punya telinga dia ni, telinga lembing ni, yang ni bentuk dia agak lebar dan pipih. Yang ni pula dia melebar tetap agak serata, dia tidak ada melengkung macam yang ni. Ini nampak dia punya ni, kalau kita tengok tepi dia nampak macam lebar bulat atau melengkung kan. Yang ni tidak. Ni dia telinganya tapi tak besar, tapi dia selari dengan mata bilah sampailah dia meniru sampai ke hujung. Yang ni dia meniru juga, tapi dia ada curve dia. Ada bentuk dia, baru dia melengkok, ada pinggang dia, dia lurus. Dia ada pinggang macam ni kan, melengkok tengah-tengah macam ni.
Ni melengkung tengah-tengah macam ni adalah pinggang dia. Yang lebing ni dia tak ada pinggang. Lebing yang ni dia tak ada pinggang. Dia lurus saja sampailah ke hujung dia menirus. Itu adalah ciri-ciri menarik lah yang kita boleh kongsikan. So kalau kita tengok mal ini pun nampak, mungkin aku rasa ini besi ini adalah digunakan untuk melindungi bahagian mal yang asal lah. Gagang macam ni dia memang istimewa tau. Dia nampak unik. Dia nampak tersendiri. Kalau dari segi genggaman dia memang sedap dalam satu genggaman. Lepas tu yang ada macam buah di hujung ni, yang tapak buntut dia ni kan, dia menahan daripada bilah ataupun genggaman kita tu tergelincir. So dia ada dalam genggaman kita. Dan sememangnya dia seakan macam pisau daripada zaman-zaman era Greek ataupun era Roman dulu kan. Dia hampir macam sama. Kita tengok panjang dia. Okey, aku nak sikit. Okey, dari segi panjang dia, dia tak sebenarnya dia tidak sampai ke paras ke satu lengan pun. Ini memang untuk senjata yang disimpan, disisip untuk bertempur ataupun tikaman jarak dekat. Dia tak guna untuk melibas tau. Kena faham ni. Lembing adalah senjata yang untuk dia melontar, menikam dan merejam lah. Dia tak ada melibas ataupun, sebab walaupun dia ada dua mata, tapi dia kalau daripada segi pertempuran, kalau dia main sisi mata ataupun main bahagian sisi, dia akan bermain secara dekat lah. Dia akan macam okay, kalau katalah ini tubuh manusia kan, tangan aku ni kan contoh. So dia akan menarik begitu secara tepi tu, dia melukakan secara tepi lah. Lepas tu yang hadapan ni dia akan tikam. Tu dua lah, lebih kurang macam tu lah dia punya teori kegunaan senjata ni. Sekian, terima kasih kawan. Kita jumpa lagi.